Soalan, soalan, soalan. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey. Petang ni korang bersama-sama lagi dengan saya, Mikza, dalam segmen Budaya dan Tradisi. Untuk petang ni, kita berada di Rumah Negeri Sembilan. So, macam yang korang tahu, untuk segmen Budaya dan Tradisi, saya akan bersama-sama dengan Pak Wan untuk ceritakan apakah budaya dan tradisi untuk hari ini. So, silakan Pak Wan. Hai, Assalamualaikum. Ya, selamat datang ke Rumah Negeri Sembilan, Mini Malaysia, Mini SNI, Krom Melaka. Betul. Ya. Okey Pak Wan. Mungkin hari ni kita ada view-view yang baru Pak Wan. So, boleh tak Pak Wan kenalkan diri Pak Wan? Okey, saya kenalkan diri saya. Okey, saya dekat sini dikenali sebagai Pak Wan, sebagai jurulatih artis tadi Badan Kesenian Kebudayaan Taman Mini Malaysia Mini SNI Krom Melaka. Okey, buat anda-anda di luar sana yang ingin belajar tentang tradisi dan tarian-tarian yang berada di dalam negeri, bolehlah datang ke sini untuk bersama-sama dengan saya belajar dan mempelajari teknik-teknik dan juga tarian dalam negeri yang ada dengan Mini Malaysia Mini SNI Krom Melaka. Ya. Yeah. So, macam saya cakap tadi, kita ada dekat Rumah Negeri Sembilan. Ya, betul tu. Untuk hari ni Pak Wan, boleh tak saya nak tanya Pak Wan, boleh tak Pak Wan bagi tahu apa tentang asal usul Negeri Sembilan kepada diorang, kepada mereka yang tengah tengok live kita sekarang ni? Okey, kalau nak tahu yang dekat sini, kita memang dekat Rumah Negeri Sembilan lah. Okey, minggu lepas kita berada dekat Rumah Perak. Betul. Okey, minggu ni kita ada dekat Rumah Negeri Sembilan. Rumah Negeri Sembilan ni dia merupakan perantau yang berasal daripada Minangkabau. Okey, daripada Indonesia Barat. Oh. Kalau dekat situ dia orang dah datang ke negara kita. Okey, lebih kurang sejak abad ke-14 datang ke Melaka. Lama dan dah berhijrah dekat sini. Okey, kebanyakan yang ada orang Negeri Sembilan dekat sini adalah Masjid Tanah. Paling banyaklah orang daripada Indonesia Sumatera Barat tu berada di Masjid Tanah Melaka. Masjid Tanah Melaka. Baik, lepas tu untuk masyarakat yang orang kata bermukim Negeri Sembilan ni, dia banyak juga. Dia ada daripada Johor, Jelebu, Kelang, Sungai Ujong, Naning, Rembau, Jelai, banyaklah dekat situ. Negeri Sembilan ni negeri dia besar. Negeri dia besar. Dia ada lebih kurang ada 9 negeri yang ada dekat 9 daerah. 9 daerah yang ada dalam Negeri Sembilan ni. Sebab tu bila terlalu banyak sangat daerah dia, masyarakat yang daripada orang-orang lama dulu, diorang dah bersetuju menghimpunkan satu daerah ni disebut Negeri Sembilan. Disebab itulah dia panggil Negeri Sembilan. Jadi situlah terjadinya asal usul nama Negeri Sembilan. Ya, betul. Okey Pak Wan, mungkin Pak Wan boleh cerita sikit kot tentang Rumah Negeri Sembilan, tentang kesenian dia ke. Lepas tu Pak Wan, saya adalah dengar orang cakap tentang Minangkabau. Boleh tak Pak Wan terangkan sikit apa itu Minangkabau dan dari mana datangnya nama Minangkabau itu sendiri? Ya, asalnya Minangkabau tu. Minangkabau. Okey. Saya cerita tentang asal usul Minangkabau dulu. Okey, zaman dahulu ada orang kata kita ada peperangan. Okey, tapi orang-orang besar daripada Minangkabau dulu, dia tak nak orang yang bertarung. Dia menggunakan haiwan. Tahu tak haiwan apa yang digunakan? Haiwan apa tu Pak Wan? Kerbau. Kerbau. Bila jadi orang maksudnya diorang bertarung menggunakan kerbau lah. Menggunakan kerbau untuk bertarung, bukan manusia yang bertarung. Okey, ada seorang pahlawan ni dia gunakan anak kerbau. Anak kerbau yang sedang menyusu diambil. Jadi anak kerbau tu rasa haus. Okey, bila dah rasa haus, dulu anak kerbau mana ada tanduk? Betul. Okey, untuk menambahkan anak kerbau ni supaya dia lebih kuat, okey, di kepala anak kerbau tu dibalut dengan pisau seperti tanduk di kepala. Oh, maknanya diorang menggunakan
haiwan lah untuk bertarung dan menggunakan anak kerbau kerbau anak kerbau, sebagai inilah yang untuk okey. bertarung tu. Lepas tu yang seorang lagi ni dia orang kata memperkenalkan seekor haiwan kerbau jantan untuk berlawan dengan anak kerbau ni. Dalam masa yang sama anak kerbau ni kan dia tengah menyusu. Jadi dia haus. Bila dia haus, bila dia berlaga-laga dengan kerbau jantan yang besar ni, kerbau jantan ni terasa macam disakiti, ditusuk-tusuk dengan pisau. Sebab dia bila anak kerbau ni bila dia haus dia akan menyusu-menyusu. Jadi bila dia menyusu, yang pisau yang dekat atas kepala anak kerbau ni tadi dah orang kata menusuk badan kerbau yang besar ni. Jadi kerbau yang besar ni mati dan kerbau yang kecil tadi menang. Kalau nak tahu dekat Minang orang tak panggil perkataan menang tu menang, dia akan panggil Minang. Minang Indonesia. Indonesia. Kalau kata kerbau kat sana panggil kobau. Jadi bila dia panggil kat sana Minang kobau. Bila dia Minang kobau dekat situ diwujudnya perkataan Minangkabau. So untuk siapa yang tak tahu pasal sejarah ni, sejarah Negeri Sembilan, sejarah asal usul perkataan Minangkabau itulah yang Pak Wan ceritakan tentang pertarungan antara seekor anak kerbau dengan seekor kerbau jantan yang dewasa. Ya, betul. Bijak Pak Wan, orang dulu-dulu dia bertarung. Dia orang kata nak nampakkan keunikan. Bila anak kerbau tu dipasangkan tanduk kiri dan kanan dan berlawan kerbau dewasa tu pun kalah. So dari situlah datangnya asal usul nama Minangkabau. Betul. Okey. Seterusnya saya akan bagi tahu tentang orang kata tradisi. Okey. Tradisi yang ada dekat Minangkabau ni dia biasa kita ada macam tari piring, tari payung, pidato adat, silik ataupun silat. Silik dekat sana panggil silik. Kita panggil silat. Dia lebih kurang je. Dua perkataan yang berbeza tapi perkara yang sama lah. Betul. Okey. Dan satu lagi orang-orang Minangkabau ni dia punya jenis tradisional dia yang biasa dia buat kain songket, sulaman, ukiran kayu dan juga perak dan emas. So macam banyaklah diorang punya seni tradisi dulu tu. Banyak dia punya orang kata bila dia buat sulaman yang biasa orang perempuan ni buat sulaman macam baju yang kat meja ni pun lebih kurang. Macam yang saya pakai dia akan bersulam sini, dia ada manik, dia ada orang kata tradisi dia sendirilah dengan corak-corak dia semua. So untuk siapa-siapa yang baru masuk live ni, untuk pengetahuan korang, minggu ni adalah minggu kedua untuk segmen tradisi dan budaya dan minggu kedua juga saya bersama-sama dengan Pak Wan. So hari ni kita orang ada di Rumah Negeri Sembilan Pak Wan, Rumah Negeri Sembilan untuk berceritalah serba sedikit tentang asal usul dan seni di Rumah Negeri Sembilan ni. Okey Pak Wan, kalau macam kan tadi kita dah cerita pasal Minangkabau apa semua. Apa lagi yang menarik lah, yang special tentang Rumah Negeri Sembilan, tentang Negeri Sembilan tu sendiri? Tak ada suara pula. Okey, kalau Rumah Negeri Sembilan ni kalau kita datang, kalau anda semua datang ke Malaysia, tengok orang kata ciri-ciri rumah tu, Rumah Negeri Sembilan ada rumah yang nombor 2 yang kecil daripada semenanjung Malaysia. Kalau kita tengok unik yang Rumah Negeri Sembilan ni, kalau kita tengok dari luar, okey, bumbung rumah ni berbentuk tanduk kerbau. Itu unik dia antara bumbung Rumah Negeri Sembilan dengan bumbung rumah yang lain. Dia berbentuk tanduk kerbau yang mana tanduk kerbau ni simbolik lah daripada kerbau yang menang tadi tu. Simbolik daripada kisah cuma dia macam cetusnya nama Minangkabau tu tadi. Ya betul. Sebab tu kalau tengok kat rumah-rumah Minangkabau ni kebanyakan dia semua bumbung rumah dia berbentuk tanduk kerbau. Macam ni apa Pak Wan yang kita panggil ni, yang saya pakai ni? Biasa orang panggil ada yang zaman sekarang panggil hegia dia lah. So macam ni lah jadi bentuk dia lah bumbung rumah dia. Kalau tengok dekat sini dia memang bentuk seperti tanduk kerbau. Ya betul. Okey, kalau tengok dekat dalam bahagian Rumah Negeri Sembilan ni pula, dia banyak yang orang tak tahu Rumah Negeri Sembilan ni ada 2 tingkat. 2 tingkat? Ada 2 tingkat. Ada tingkat atas dengan tingkat bawah. Kebiasaannya tingkat atas ni
yang apa yang saya tahu, yang dekat tingkat atas ni kebanyakan untuk anak-anak perempuan, barang-barang kemas dan juga barang gandum dekat atas. So bila-bilanya orang kata zaman dulu anak perempuan ni lagi mahal, disimpan di atas. Bila ada orang datang kat rumah ni, anak perempuan semua naik atas. Itu keistimewaan dia untuk rumah-rumah yang ada loteng lah. Selain daripada rumah Negeri Sembilan ni, ada juga 3 lagi buah negeri yang ada loteng, seperti rumah Melaka, rumah Sabah dan juga rumah Sarawak yang ada loteng di atas. So saya bercerita dia lebih kurang jadi yang dekat atas. Untuk loteng atas ni untuk anak perempuan, barang kemas dan juga barang-barang gandum mereka. So itulah kegunaan loteng pada zaman dahulu. Ya, So betul. bila macam ada orang datang rumah ke anak-anak dara, dia akan duduk di atas loteng. Ya, Maksudnya betul. duduklah. Duduk dekat atas tu, dah tak boleh turun ke bawah. Kalau turun ke bawah tu, orang kata anak perempuan tu Macam lebih kurang macam kira adat lah dia adat dia orang. dekat atas lah. Memang Kira letak anak adat perempuan tu dekat atas, tak boleh turun ke bawah. Bila orang dah balik, barulah naik Barulah ke turun bawah. Okey. Rumah Negeri Sembilan ni pula, dia punya pelantar antara dapur dengan ruang tamu berasing. Berasing? Berasing maksudnya ruang tamu, bahagian tengah, pelantar dia dan juga bahagian dapur dia asingkan. Terpisah. Terpisah. Maknanya dapur dan ruang tamu kat rumah tu terpisah lah. Ya, betul. Dia terpisah antara ruang tamu dengan dapur tu terpisah. Kalau dulu saya cuba orang kata cari apa keistimewaan pelantar ni dulu. Okey, pelantar ni ada 2 kegunaan dia. Satu, kalau kita nak mencuci pinggan mangkuk yang kita dah pakai, bahagian hujung tu bolehlah mencuci mangkuk. Selain daripada tu, kalau ada kematian ke apa, atas tu lah yang kita akan mandikan jenazah tu dekat atas tu. Kalau macam siapa-siapa yang tak tahu apa itu pelantar tu ada satu bahagian papan yang panjang antara ruang tamu. Antara ruang tamu dengan dan ruang dapur. Okey. Untuk korang yang tengok live ni, kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh je komen. Nanti yang mana Pak Wan boleh tolong jawabkan, Pak Wan akan betul. tolong jawabkan. Ada orang tanya, tak panas ke atas loteng tu? Bila ambil caranya. Okey, ada orang tanya, tak panas ke atas loteng tu Pak Wan? Okey, kalau zaman dulu, kalau kata panas tak panas, memang ada dekat atas. Kita dulu zaman dulu tak ada kipas. Betul. Okey, anak-anak tetap juga naik ke atas. Panas ke tak panas memang ada dekat atas. Tapi kat atas tu orang kata bukanlah setiap hari dekat atas, melainkan ada orang luar yang datang. So anak-anak perempuan ni duduk di atas. Maksudnya orang luar ni tak nampak lah anak perempuan tu. Kalau dulu anak perempuan ni disimpan lah. Ya, betul. Nak kata disimpan, tak adalah disimpan. Dia suruh duduk di atas. Macam itulah. Kalau atas ni tak adalah panas, sebab kita punya dekat atas ni dia daun nipah. Jadi tak ada panas sangat dekat atas tu. Kenapa Mak Jah okey ke? Tersangkut Pak Wan. Tersangkut. Boleh ke tu? Mak Jah ni ada je lah. Maaf dia punya bodoh dia buik ni. Okey. tersangkutkan dek kat baju dan orang Pandai, Negeri Sembilan cakap macam tu. Okey. Kita duduk Malaysia, kita kenalah belajar dialek-dialek dari negeri-negeri lain juga kan. Tapi Pak Wan. Mek Jah, kalau kita nak belajar dialek bahasa-bahasa ni, kita kena hati-hati juga. Takut Nanti tersalah sobut. Salah sobut. Dah salah faham. Okey. So Pak Wan, tadi saya macam macam ni salah satu macam baju-baju dia apa semua kan. Macam ni tadi baju-baju Minangkabau. So selain itu kita ada ke macam ada adat yang lain dekat Negeri Sembilan ni ke? Okey, paling orang kata terkenal adat-adat yang ada dekat dalam Malaysia ni, paling terkenal adalah adat daripada Negeri Sembilan. Adat tu yang terlalu sampai sekarang lagi orang Negeri Sembilan masih lagi menjaga adat tu. Kita masih berpegang lah Masih pada lagi berpegang pada tu. adat. Tak ada adat matilah dia. Kata orang situ. Sebab adat ni dari dulu memang tak ada yang sambil lewa. Memang orang kata diterapkan dari dulu sampai sekarang adat tu. Adat daripada Negeri Sembilan ni dia ada 5 adat yang berbeza. 5 adat yang berbeza. Kira 5 macam adat yang berbeza. banyaklah adat-adat yang kita ada dekat Negeri Sembilan ni Pak Wan. Ada. Dia lebih kurang adat pepatih ni, orang kata Negeri Sembilan ni panggil dia adat pepatih. Adat pepatih. Adat pepatih. Dia ada 5. Okey, satu adat dia dia keturunan dikira melalui nasib ibu.
Maksudnya? Okey, maksudnya anak-anak yang ada dekat ibu ni, yang anak perempuan yang ikut keturunan ibu ni, dia akan apa harta yang ada dekat ibu ni akan jatuh pada anak perempuan. Walaupun anak lelaki tu kahwin dengan anak perempuan dia, anak perempuan ni akan dapat harta apa yang dikerjakan oleh si suami. So dekat sini anak perempuan akan dapat harta, anak lelaki akan mendapat saka. Tapi ingat saka ni bukan orang kata benda-benda halus ni. Saka ni adalah pusaka dia. Pusaka dia. Apa yang dikerjakan oleh suami, si isteri akan dapat hasilnya. Maknanya hasil-hasil titik peluh suami kalau bekerja tu, betul, jatuh kepada harta tu akan jatuh kepada isteri. Okey. Yang kedua, tempat kediaman adalah di kawasan ibu isteri. Okey, mana-mana orang luar yang nak berkahwin dengan anak Negeri Sembilan akan duduk dekat tempat kediaman si ibu. Maknanya kalau contohlah dari Johor kahwin dengan Negeri Sembilan. Duduklah kat Negeri Sembilan tu. Duduklah kat Negeri Sembilan. Memang kena ikut adat dia. Memang kena duduk kat kawasan tu. Tapi tengok kebanyakannya akan buat macam tu. Mana yang luar daripada Negeri Sembilan akan bermastautin ke Negeri Sembilan kerana mengikut adat tu. Orang kata adat tu memang kena ikut. Okey, yang ketiga, perkahwinan seperut atau sesuku adalah dilarang. Perkahwinan seperut. Macam mana tu Pak Wan perkahwinan dia bukan seperut tu? campur dengan perut. Tak. Bukan perkahwinan perut dengan perut lah. Bukan kahwin dengan perut. Okey, tak dikahwin. Tak, bukan macam tu. Okey, maksudnya seperut ni dia kata dalam sesuatu perut atau suku hubungan adalah rapat. Si lelaki akan menganggap perempuan dalam perut ataupun sukunya saudara perempuannya. Maksudnya antara saudara mara tak boleh kahwin lah. Tu dimasukkan seperut. Itu maksudnya seperut, sesuku. Bukannya perut sama perut dia tak boleh kahwin. Tak. Maknanya adat Negeri Sembilan ni antara sepupu dan sepupu tak bolehlah tak berkahwin. Tak boleh berkahwin. Dengan orang luar boleh dilarang sesekali. Itu memang kira kalau macam kahwin kau langgar lah adat tu. Kalau langgar adat tu memang habis dah. Okey, yang seterusnya orang luar boleh menjadi ahli keluarga sasul pula. Okey, orang luar boleh menjadi ahli sesuatu suku. Maksudnya orang daripada luar suku ni bila dia berkahwin dengan si isteri ni, dia boleh menjadi ketua keluarga untuk suku tu. Maksudnya dia berkahwin dengan orang Negeri Sembilan lah. Berkahwin dengan orang Sembilan, dia boleh menjadi ketua keluarga untuk suku tu. Okey, maksudnya untuk tujuan perkahwinan atau waris mewarisi dibenarkan orang luar untuk menjadi ahli sesuatu suku dengan cara melalui upacara orang panggil berkedim. 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 Dia dalam upacara ni seseorang itu orang kata kena buat sumpah taat setia dengan saudara dan ahli keluarga yang disertainya. Maksudnya dia dekat sini, dia kalau nak jadi ketua sesuatu suku tu, dia kena buat adat orang kata memang kalau kita betul-betul ketua lah, kena buat apa orang panggil? Apa tu? Macam kepala keluarga. Kepala keluarga betul kena masing-masing kena setujulah. Memang dia lah ahli keluarga tu. Tu ada adat yang kata memang orang luar kena ikut. Kalau orang luar tak ikut memang dia tak boleh lah jadi ketua keluarga tu. Okey, itu dia sedikit sebanyak lah tentang adat-adat daripada Negeri Sembilan. Itu adat pepatih yang pepatih. Panggil adat pepatih. So kalau korang ada lagi lah soalan tentang adat pepatih ni ke, tentang sejarah-sejarah Minangkabau, sejarah Negeri Sembilan, korang boleh komen je. Lepas tu jangan lupa untuk like dan share page ni. Boleh tunjuk sikit bagaimana dalaman rumah Negeri Sembilan. Nanti dekat hujung segmen untuk petang ni, saya dengan Pak Wan akan tunjuk sikit lah dalam yang ada dekat dalam rumah Negeri Sembilan ni. Dan kita akan tunjuk yang kita bagi tahu ada 2 tingkat tu, kita akan tunjuk loteng rumah Negeri Sembilan tu dengan kawasan dalaman dan juga bilik dan pelantar antara bahagian ruang tamu dan juga orang kata dapur. Ruang dapur. Antara tu kita akan tunjuk selepas ni. Jangan jadi, risau. Siapa-siapa yang nak tengok lah, yang nak tengok dari yang nak tengok
apa keistimewaan Rumah Negeri Sembilan yang ada kat sini. Nak tengok macam mana apa dia punya suasana dalam rumah tu, nak tengok apa itu pelantar, dapur dia. Korang boleh je stay tune sampai hujung segmen ni. So boleh je stay. Lepas tu Pak Wan ada yang tanya, sampai sekarang ke adat tu dilakukan? Adat pepatih tu sampai sekarang ke dilakukan? Adat pepatih tu memang sampai sekarang memang dilakukan sampai sekarang. Ada yang masih lagi mengikut adat. Sebab tu kalau apa yang saya tahu, bila orang luar dengar Negeri Sembilan punya adat, ada yang takut. Ada yang takut macam nak kahwin. lagu yang selalu kita dengar. Ada selalu yang kita dengar tu takut dengar kan. Takut dengar, takut nak pergi kahwin dengan Negeri Sembilan tapi jangan nak kau risau kan. Kau jangan risau. Boleh je kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Tapi orang kata adat tu sentiasa ada. Mungkin yang sekarang ni ada yang akan orang kata takkan kurangkan kau adat je, tapi kena ikut. Adat tu kira macam perangan kita lah. Betul, macam pegangan kita. Adat dalam satu-satu family. Macam dalam kehidupan ni kan Pak Wan kan, apa pun yang kita buat semua kena adat. Adab, semua tu penting. Ya, betul. Okey, untuk pengetahuan anda, Rumah Negeri Sembilan ni kita ada satu aktiviti, iaitu aktiviti berbusana. Okey, dekat mana Rumah Negeri Sembilan ni kita akan mempamerkan baju busana Negeri Sembilan, yang mana busana Minangkabau. Busana Minangkabau. Tersasul ada. Okey, busana Minangkabau dari Negeri Sembilan. Memang mana anda boleh datang ke Rumah Negeri Sembilan ni kalau untuk nak mencuba busana yang lain daripada yang lain yang tak pernah anda pakai. Dekat Mini Malaysia sini saja yang ada. Kalau dekat luar nak pakai, harga dia berpuluh-puluh ringgit nak pakai. So ini kiranya macam satu peluang lah untuk korang kat luar sana tu nak rasa pakai pakaian tradisional macam ni, sebab macam yang kita tahu lah, Minangkabau ni adat dia memang orang daripada Indonesia. Betul. Bawa ke Negeri Sembilan. So inilah dia baju adat daripada Minangkabau. Dia ada